خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقيم. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه. Belakang boleh dengar? Boleh? Ada masalah teknikal sikit. Apa? Putih mikrofon tu putih. Siapa motong ke apa? Beli lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshr alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari yang penuh barakah ni, Yaumul Ahad, hari Ahad. Seperti biasa, Allah lazimkan kita untuk bagi masa sebahagian hari kita pagi sampai ke tengah hari insya-Allah untuk kita niat satu, iaitu menuntut ilmu. Sepanjang masa kita gunakan nak keluar rumah tadi, persiapan, bermula lagi awal, semuanya dikira sebagai menuntut ilmu. Tak ada yang sia-sia satu pun yang tertinggal apabila kita niat sebagai penuntut ilmu. Jadi sebab itu antara perkara yang mesti kita niatkan dalam hidup ini, jadilah seorang penuntut ilmu. Kerana apa? Supaya setiap perbuatan yang kita lakukan itu dikira oleh Allah SWT sebagai usaha untuk menuntut ilmu. Perjalanan kita, masa kita, tenaga kita, harta kita, bila kita laburkan untuk ilmu, maka itu pelaburan ataupun satu ibadah yang telah kita tunaikan haknya, iaitu hak yang paling besar untuk manusia itu, seorang mukallaf itu adalah menuntut ilmu. Apabila Allah kurniakan akal, maka akal ini mestilah kita gunakan untuk kita isi dengan ilmu. Jadi, masa kita dah habiskan masa untuk ilmu. Tenaga kita habis untuk ilmu. Harta kita habis untuk ilmu. Walaupun kita nampak pada satu sudut habis untuk ilmu, namun di situ ada hadis, Nabi kata mafhum hadis, antaranya Allah jamin rezekinya, itu adalah seorang penuntut ilmu. Rezeki Allah ni memang Allah dah jamin bagi setiap wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang melata atas muka bumi ni semua Allah jamin rezeki. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, dia ada extra lane, dia ada VVIP lane. Yang ini ramai orang tak nampak. Jangan sibukkan hidup kita dengan buat banyak benda yang kita nampak banyak perkara dalam hidup ni. Nak urus tu itu, urus ini. Memang banyak urusan dalam hidup kita, tapi urusan yang utama adalah uruskan diri untuk menuntut ilmu.
Uruskan diri untuk menuntut ilmu. Masa, ulang balik, masa, tenaga, harta kita gunakan untuk menuntut ilmu. Sebab itu ada, bila saya wujudkan platform ataupun wadah sebagai ROF, penuntut ilmu, itu yang pertama, supaya ada saksi di hadapan Allah secara syariat, ya, dah bertulis. Aku ni sebagai penuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Kehidupan ni mesti didasari dengan ilmu. Waktu saya wujudkan ilham tu datang ketika PKP tempohari, kemudian bila kita fikirkan semula, tengok ni satu perkara yang bagus kalau kita terus jadikan dia platform, saya kata. Dan sebagaimana kita di universiti, dan universiti dia tak boleh daftar terus sampai mati tak. Pelajar tak ada, dia kena, kalau tidak diberhentikan, itu sajalah. Lama no jadi pelajar universiti, tak ada. Dia mesti ada tempoh hayat. Tapi ada satu universiti yang takkan habis, iaitu universiti kehidupan. Ini adalah cubanya ROF Academy, cuba untuk dasarkan. Dan Alhamdulillah, bagi yang terus istiqamah niat sebagai penuntut ilmu, maka mudah-mudahan ia menjadi pahala jariah yang mengalir. Infak yang diberikan, itu untuk diri sebenarnya. Untuk kita menentukan level kedudukan makam kita di mana. Atau kita guna untuk ilmu. Dapat masa untuk ilmu. Kalau dah guna untuk masa, tenaga, Alhamdulillah. Ada harta, gunakan untuk ilmu. Jadi disimpulkan, maka beruntunglah bagi mereka yang mengabdikan diri kepada Allah SWT sebagai penuntut ilmu. Apatah lagi kita menuntut ilmu yang menjadi ilmu asas kepada setiap mukallaf. Ilmu yang menjadi kedudukan yang tertinggi. Ilmu yang menentukan kedudukan amal seseorang itu adalah ilmu akidah. Tauhid dan akidah. Wajib. Kita mengaji ini tentang Allah, mas sekalian. Kita mengaji nak mengenal Allah. Bayangkan kalau kita mengaji mengenal makhluk Allah. Yang ini jadi pakar atau engineer air. Engineer air kan? Bila kata dia kaji tentang air, kaji sampai dia dapat manfaat air tu. Akhirnya, manfaat tu bukan untuk diri dia saja. Dirinya dan juga orang sekelilingnya dapat. Maka tertubuhlah syarikat Syabas Inspektor Sahab. Itulah Syabas tu lah. Sebab dia mengaji lah tu. Dia kaji. Dia upah, dia hire engineer. Engineer pun kaji tentang air. Simple je. Ada ngaji pasal air tak? Ada. Tanya background. Kalau kita jadi buah, awak ngaji pasal air tak? Tanya soalan tu je lah kan. Apa yang awak tahu tentang air? Saya tahu nak buat pressure macam mana, macam gini-gini. Apa lagi kamu tahu pasal air? Macam nak sedut air daripada, macam ni apa kamu tentang air? Air saja, berapa ramai orang dapat manfaat. Akhirnya jadilah dia manfaat yang bagus untuk kehidupan. Itu baru ngaji tentang air. Kalau ngaji tentang pencipta air, nama air kan pendek kan? Air. Itu pun tak henti-henti dah manfaat dunia. Kalau ngaji tentang Allah, takkan cak ayam kot. Takkan lekeh je, takkan sedih je. Mana tak ngaji tu. Dia belum bagi komitmen. Belum bagi sepenuh perhatian. Sepenuh tenaga belum. Sebab itu saya kata, bila kita betulkan balik kefahaman kita, Alhamdulillah, insyaAllah, kita pusatkan kefahaman tenaga kita ni untuk kita mengaji. Mengenal Allah. Ilmu yang menjadi asas. Tunjang kepada amalan seseorang itu. Yang mana walaupun amalan itu telah sempurna dari sudut syariatnya, namun rosak akidahnya, maka tidak diterima amalan dia. Apabila dibina akidah pula, sudah pasti kita akan bina amalan kita. Sudah pasti iman dan amal tidak boleh berpisah. Orang yang beriman pasti beramal. Amal orang beriman, berilmu lah. Amal orang beriman adalah menuntut ilmu. Bila dia menuntut ilmu, pasti amal. Lepas tu, dia mengamalkan ilmu yang dituntut. Itu syarahnya begitu jemaah sekalian. Maka Alhamdulillah, pada pagi yang berbarakah ni, meneruskan syarahan kajian kita, Kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, Tuan Guru Nik Muhammad Syukri Nik Wan.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keturunan beliau, ahli keluarga beliau, dan dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berkati juga almarhum tuan guru ayanda ayanda kepada ibunda saya lah. Haji Kahari Kardi tempat ni. Tu warisan ni, kuburnya ada di belakang sana saja. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini satu rahmat besar mas sekalian. Bila kita ni saya nak cerita semua kita teruskan pengajian kita. Bila kata kita nak buat satu pergerakan dalam kehidupan ni, kadang-kadang kita tak nampak apa yang Allah aturkan. Kan? Dan setelah perjalanan, yang penting kita gerakkan saja perjalanan kita. Bila perjalanan tu berlaku, maka rupanya Allah telah takdirkan tempat yang menjadi warisan kepada perjalanan menyambung silsilah pengajian. Yang mana arwah tok saya ni mengajar. Ini tempat anjung ni lah mengajar Quran dekat sini. Dan dia tak pernah cakap pun apa-apa. Tapi niat dia itu adalah untuk membawa agama. Dan akhirnya, perjalanan saya pula Allah aturkan. Aturkan perpindahan, perubahan. Itu bukan kehendak kita. Tapi akhirnya, saya tak pernah pun datang cakap, Tok, tanah ni kalau Tok meninggal bagi kat Farid lah katanya. Tak dia cakap itu. Itu panggil cucu kau ajar panggil. Tapi itulah, bila saya kenung ingat balik waktu arwah meninggal tu, Allah takdirkan waktu tu saya ada. Waktu atuk meninggal, saya ada. Terus uruskan dengan akhir Amy tu. Dia meninggal Zuhur, waktu 12 pukul macam ni lah. Dan waktu ni dah pergi dah nazak dah, pukul 12 meninggal. Urusan dia, saya terus uruskan. Zuhur, asar ke bumi. Asar terus ke bumi. Maknanya Allah permudahkan. Dan sebab itulah ada silsilah tu sampai dan menjadi tanggungjawab. Dan rumah ni juga Allah takdirkan dia bukan ada penghuni. Semua keluar. Tak Allah takdirkan macam itu. Adalah nenek ada lagi. Tapi dia tak apa, dia nak duduk luar. Jadi rumah ni rupanya nak ada manfaatnya lebih besar. Nampak? Kita sangka macam contoh sekolah di Dena Alam. Saya sebenarnya berpindah 2 tempat tau. Dena Alam itu satu tempat permulaan. 5 tahun kat sana ambil alih. Kemudian Allah takdirkan orang Cina, Mr. Tan, baik, dia baik. Dia tak ada apa masalah. Siap waktu PKP dia boleh bagi daripada rental 10,000 dia bagi half. Dia tak masalah. Dan dia sangat respect. Dia tak ada ni birokrasi lah ni. Ini diskriminasi lah ni. Tak ada. Kemudian saya pindah. Allah takdirkan ke Subang Bestari 5 tingkat. Kita nampak itu. Situ saja memang dah keluar kos lah. Kat 72,000 situ. Dah 3+1 semua kan. Saya nak bagi tahu bagaimana harta tu digunakan. Tapi Allah kata tidak. Kau kena lalui proses tu. Akhirnya Allah letakkan kembali ke tanah ni yang atas tu tak ada siapa lah. Arwah tok lah. Adik-beradik mak lah. Jadi rupanya bila kita nak bawa satu warisan ni, dia susu galonya jelas. Ataupun kalau misalkan rumah kedai semua tu, saya kena beli lah. Saya kena beli. Ini belum lagi insyaAllah doakan. Memang nak akan take over lah ni. Tapi masih nama tak arwah adik-beradik. Tanah Pusaka ni. Ni Tanah Pusaka. InsyaAllah kita akan belikan, kita akan bawa untuk pengajian. Jadi Allah aturkan begitu jemaah sekalian. Jadi terbinalah hari ini. Dan kita pun bermula seadanya. Jalan je mana ada. Dan perlahan-lahan dia berkembang. Kejap tukar sini, kejap belok sana kan. Kejap menghadap sini. Siap-siap rumah, siap bulan rumah pula berpusing. Ini pas berpusing rumah ni. Jangan terkejut pula rumah pula berubah sekali. So far tak ada lagi lah. Itu ilham, itu pergerakan. Kita kena bergerak mengikut aturan dia. Memang nampak kita mengatur, tapi kita bergerak mengikut aturannya. Apa maksud aturannya? Apa yang terjadi, itulah aturannya. Apa yang terjadi, itulah aturan dia. Tak adalah kata rumah ni pula, aduh, sana dah habis. Itu murah dah, tu tak terima aturan. Maksud kita duduk dalam aturannya adalah kita terima. Bergerak mengikut aturannya. Dan apa yang terjadi, kita berlapang dada dan usahakan bagi jadi baik. Itu cara dia. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan usaha ini berpanjangan dan jariahnya sampailah
kepada almarhum arwah tok saya dan ahli keluarga seluruhnya dan semua yang terlibat dalam pengajian ini. Begitulah apabila kita niatkan untuk diri dan keluarga, dan memang waris itu akan sampai jemaah sekalian, insya-Allah. Baik. Meneruskan perbahasan dalam muka surat 13. Edisi yang pertama surat 13, edisi yang baru surat 18. Baik. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berpegang teguh kepada akidah yang diturunkan menerusi wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menentukan sifat Allah kepada bilangan tertentu. Pada zaman sahabat dan juga tabi'in tidak ada mana-mana bukti yang menunjukkan berlakunya penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Baik. Yang kita nak ngaji ni sifat 20. Sifat bagi Allah, wajib bagi Allah, ada 20. Kan? Kalau dalam perbahasan ini, bila kita bahas tentang sejarah, kita akan lihat sebelum nak bahas sifat, ada pengajian kita terus bahas sifat. Tapi kelas pengajian kita, alhamdulillah, adalah termasuk perbahasan tentang sejarah, karya-karya, kajian karya-karya akidah. Itu kaedah dia. Jadi kita maklum, zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada penentuan bilangan. Tak ada. Tapi perbahasan sifat ada. Jangan nafikan, sebab ada mutakhir ni, ada golongan yang menolak rekaan. Dia kata rekaan. Sifat wujud, kidam, baqa' ni rekaan. Akhirnya dia tolak semua. Dengan sifat-sifat dia tolak. Hati-hati. Bilangan, ya. Dari awal kalau orang tanya, tak zaman Nabi tak ada 20 sifat ni. Betul? Tak ada bilangan-bilangan, betul? Tapi tak bermakna perbahasan sifat tu tak ada. Itu kena pertama. Sebab tu Tuan Guru tulis, perbahasan bila kaji tentang sirah, sejarah, kita akan tengok titik awal ni kat mana. Ini satu kelebihan pengajian ni, sebab kita kaji sejarah perbahasan. Penting. Ya? Pada zaman sahabat juga tabi'in juga tidak ada mana-mana bukti menunjukkan berlakunya penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan bahawasanya sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah, dan mereka menyangka semua yang waham kekurangan kepadanya. Ini lepas dah sentuh, tak apa saya ulang balik. Begitulah yang berlaku kepada akidah generasi awal penganut agama Islam berasal kitab Allah SWT tanpa berbelah bagi. Panggil golongan salaf, salafus soleh, sabiquna awalun, golongan yang mana Nabi SAW, golongan Nabi, sahabat, tabi'in. Okay. Semua berpegang pada, kan, dengan perbahasan balik pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dia cuba nak bawa balik pada perbahasan golongan awalun. Tak payah berpegang sekarang ni. Ada golongan tu. Jadi cerita sambil tu, kita cerita permasalahan yang berlaku. Memang zaman itu tidak ada perbahasan-perbahasan yang selanjutnya terus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa berbelah bagi. Tapi berbeza pada zaman mutaakhir ini. Kerana apa? Kerana wujud perbahasan ramai ulama Islam kemudian mencampurkan wujud penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni tentang perbahasan ilmu tentang, dia masuk pada tasawuf sebenarnya. Tapi tasawuf bukan ilmu falsafah, tapi falsafah perbahasan. Maka ada percampuran pada akidah. Dia akan jadi percampuran begitu. Jadi kita faham kat sini cukup. Zaman mutaakhirin ini berlaku. Ada perbahasan akidah, ada perbahasan ilmu falsafah. Kalau nak faham ilmu falsafah ni, kalau kita mengaji lah filosofi falsafah tertentu, penulisan-penulisan tertentu, dan kadang-kadang kita pun tak faham ini cerita tentang apa ni, contoh kan. Itu ilmu falsafah. Dia ini mengkaji tentang kalimah pula. Baik. Pencampuran ini menimbulkan kesamaran terhadap fahaman akidah dan tauhid. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, ini datang perbahasan Al-Imam Al-Sanusi memperkenalkan penulisan Ummul Barahin, ibu segala tanda. Bagi memperkasakan pendirian ahli sunnah wal jamaah dan melestarikan pengajaran bidang akidah tauhid kepada Allah SWT, maka penulisan Ummul Barahin menjadi pilihan kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Baik. Pengajian kitab Ummul Barahin ini, nanti kita akan nampak, dia menjadi tunggak perbahasan pada ilmu
teologi, ilmu akidah. Bagi menyelesaikan percampuran tadi. Ada percampuran ilmu akidah dan ilmu falsafah. Jadi nak memastikan perbahasan ini kembali kepada struktur asal, maka Ummul Barahin menjadi penggerak kepada penulinan perbahasan akidah. Dia tulinkan balik perbahasan akidah. Nampak? Baik. Jadi menurut Tuan Guru Abdul Rahman Haji Abdullah, Tuan Guru besar ni, orang Kedah ni, di dalam sejarah dan pemikiran Islam, kitab-kitab tentang akidah selepasnya tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan. Tuan Guru kata, Abdul Rahman bin Haji Abdullah ni, dalam sejarah dan pemikiran Islam, kitab-kitab tentang akidah selepasnya merujuk Ummul Barahin. Nah, subhanallah. Subhanallah. Khair. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah di dalam sejarah dan pemikiran Islam, kitab-kitab tentang akidah selepasnya tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan kecuali syarah dan hasyiah. Ini akan ada nota kaki di hujung ni. Syarah ni apa? Keterangan kepada Ummul Barahin. Syarah. Dia panggil syarah Ummul Barahin. Kita memberi keterangan balik pada Ummul Barahin. Hasyiah, penjelasan, kupasan daripada syarahan. Keterangan tadi ada kupasan. Syarah atau hasyiah di atas syarah. Hasyiah ni nota tepi tu. Sambil dengar ni catik tepi. Kan? Tu. Ulasan berkembang daripada syarah tadi. Karya-karya yang bersifat syarah atau hasyiah ini tidak hanya terhad di kalangan ulama Arab, bahkan meliputi ulama Jawi. Bukan ulama Arab saja, penulisan asal dalam bahasa Arab. Dia bukan hanya berkembang dalam tulisan Arab, bahasa Arab, ulama Arab, bahkan ulama Jawi, ulama Melayu. Antara karya syarah atau hasyiah. Contoh syarah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi Al-Barahin. Maksudnya gitu. Daripada Barahin ini, kata Tuan Guru Datuk Abdul Rahman Haji Abdullah ni, selepas kitab Ummul Barahin ini, yang banyak adalah syarah dan hasyiah daripada Ummul Barahin. Ini antara list kitab-kitab yang ada ni, di antaranya syarah-syarah ni. Syarah berkenaan Ummul Barahin. Boleh baca, tengok Matan Sanusiyah karya Syekh Imam Al-Baijuri, Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa. Ini semua syarah ataupun hasyiah daripada Ummul Barahin. Selain syarah dan hasyiah, penulisan Ummul Barahin oleh Imam Al-Sanusi ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang berlainan. Antaranya terjemahan ke dalam bahasa Melayu oleh beberapa orang tokoh ulama. Makna kata dalam bahasa Melayu juga bila start dia, iaitu bermula semenjak Syekh Muhammad Zain 1756 Masihi. Nampak? Bila kita kaji sejarah ni, kita tahu bila start bermula. Bermaksud adalah susu galuh dia cuma sekalian. Tak ada dia kata tiba-tiba wujud dia perbahasan ini rekaan. Kalau rekaan tak adalah sejarah dia. Okey. Bukan bahasa Melayu saja, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggeris. Itulah nama tokoh-tokoh yang mengalih bahasa, menterjemahkan. Makna kitab Ummul Barahin yang ada ni, di mas sekalian, Al-Imam Sanusi ini bukan kitab karangan yang tidak terkenal, kitab yang masyhur. Yang mana menurut Aziz Yusuf dan sifat 21 sorotan sejarah, Imam Al-Sanusi ialah orang yang bertanggungjawab menyusun matan Al-Barahin. Jadi yang bertanggungjawab, kata Aziz Yusuf di dalam sifat 21 sorotan sejarah, ni kitab dia, mengatakan bahawa yang bertanggungjawab menyusun matan Ummul Barahin ini ada Al-Imam Sanusi. Disebut matan Ummul Barahin ini yang berdasarkan perbahasan sifat 20, yang susunan wujud, kidam, baqa' dan seterusnya.
Dulu kita duk belajar dah sifat 20. Memang ni Nusantara menjadi silibus pengajian. Siap nyanyi lagi. Dan beruntung dan bersyukurlah apabila Allah pilih kita untuk mendalami pengajian tauhid yang kita telah pelajari. Ini namanya Allah. Mudah-mudahan Allah terima iman kita ni sekalian. Dengan Allah bantu kita nak mendalami pula keimanan. Dengan memahami sejarah pula. Dari mana asal-usul sifat 20 ni? Biasa kita tahu nyanyi je kan? Allah wujud kidam baqa. Nyanyi sedap lagu rehat. Apa tak ada? Boleh nyanyi tak? Nampak adik ni apa ni? Kalau adik ni apa? Nak tak berapa nak adik lagi lah apa betulnya kan? Jadi ini perbahasan yang masyhur. Kita dulu dah tahu dah. Korang dah tahu dah. Cuma kita bimbang, kita anggap perbahasan ni perbahasan skor rendah. Hati-hati. Pengajian akidah, tauhid tentang Allah, dia bukan perbahasan yang rendah. Dia perbahasan yang tinggi. Yu'la alaih. Okay. Jadi bermula dengan mata itu, para ulama sama ada di Kepulauan Melayu, benua Afrika maupun India sudah menterjemah, mensyarah dan menyebarkan di seluruh dunia. Setakat ini tidak kurang dari 50 buah kitab syarah Ummul Barahin dalam pelbagai bahasa sudah dikenal pasti. Nampak jemaah sekalian? Setakat hari ini, Tuan Guru kata dalam kajian beliau, penemuan syarah Ummul Barahin ini lebih kurang 50 buah kitab. Maknanya daripada kitab Ummul Barahin, kitab induk itu, daripada matan itu bermulanya matan Ummul Barahin, maka ulama-ulama dari Kepulauan Melayu, benua Afrika maupun India, seluruh dunia mula menterjemahkannya, mensyarahkannya, menyebarkannya. Dan hari ini alhamdulillah jemaah sekalian, matan Ummul Barahin ini ada di tangan tuan-tuan semua. Dalam kitab yang kita syarahkan ini, kita akan syarahkan matan Ummul Barahin. Dan tambahan pula, kita bukan syarah Ummul Barahin saja, kita kaji, kita tahu sedikit sejarahnya dan pendekatannya. Ini satu khazanah ilmu yang sangat mahal bagi saya. Apabila kita dapat tahu sejarah atau latar belakang, menyebabkan kita akan lebih menghayati pengajian tersebut. Sebab tu pengajian sejarah ni penting. Sebab apa? Sebab dia mampu menimbulkan kesedaran. Mampu menambahkan kefahaman yang lebih dalam. Lepas ni tak adalah kita duk dengar sifat 20. Sifat 20. Saja kan? Lepas ni tahu sifat 20. Tahu? Siapa yang asahkan susah sifat 20? Al-Imam Sanusi. Boleh? Imam sekalian saya rasa nak buat exam apa ni. Sudah adanya. Payahlah apa ni. Tapi tak apa, open book test. Dengar open book test macam senang kan? Satu buku disalin. Saya subjek final exam ke hadis. Isu-isu contemporary hadis. Open book test. Senyum. Sekali je punya soalan macam nak salin kitab ke. Rasa janganlah open book test. Lebih baik apa yang punya ada je. Kalau dah habis modal setakat tu je. Ni kalau buka open book test semua modal nak tulis. Padahal tak ada kena-mengena orang kadang nak. Jangan ingat open book test tu mudah. Level master, PhD bukan soal dia menghafal. Tapi bagaimana dia menganalisa maklumat. Dia menganalisa data yang ada, disyarahkannya, dikumpulkannya sehingga buat satu kesimpulan. Malah dalam tujuan dia ada penemuan baru. Itu yang kita nak. Penemuan baru. Khair. Baik. Menurut Hanafi, yang pelopor kepada teologi Islam, di dalam pengantar teologi Islam ni, antara perkataan lain bagi perbahasan akidah atau ilmu kalam itu dipanggil teologi. Disebabkan penulisan tersebut berguna dan turut diamalkan, maka dia dikenali di Nusantara sebagai aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah atau ahli sunnah wal jamaah yang ada di rantau ini, yakni di rantau Nusantara ini,
bercorak Sanusiyah. Disebut, ada yang tanya macam mana apa maksud Sanusiyah, Asy'ariyah. Itu bermakna apa saja corak pembelajaran, kaedah pendekatan yang kita amalkan dan gunakan, maka disandarkan kepada pengasas ataupun penterjemah utama itu. Itulah dinamakan Sanusiyah. Kalau kita ikut pada perbahasan sifat 20 karangan Al-Imam Sanusi, maka coraknya adalah Sanusiyah. Itu panggil itu gelaran. Syafi'iyah, gitu. Malikiyah, gelaran. Khair. Demikianlah penulisan Ummul Al-Barahin sudah mendapat tempat yang tinggi dan menjadi kitab rujukan penting dalam bidang akidah Islam. Kitab ini tersebar di merata tempat khusus di alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara. Jemaah sekalian, kita mendalami sebuah kitab yang mana kitab ini menjadi kitab rujukan utama dalam akidah. Sebab tu kita bersyukur dan beruntung kepada Allah. Bersyukur dan beruntung. Kenapa? Sebab Allah SWT izinkan kita untuk mendalami kitab yang menjadi rujukan utama para ulama seluruh dunia. Dan kita disajikan lagi, disyarahkan lagi pula dengan sejarah dan kaedah pendekatan yang digunakan dalam Ummul Barahin. Syekh Muhammad Zainuddin berkata dalam kitabnya Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa, bahwasanya kitab kecil tentang akidah yang masyhur dalam kalangan Arab, Jawi, Turki dan Hindi serta lainnya akan dibaca dan diamalkan segala pengisian yang tersebut di dalamnya. Ia ini merujuk kepada Ummul Barahin. Kitabnya kecil, matanya kecil kitabnya, tetapi pengaruhnya besar. Ummul Barahin tidak begitu besar, akan tetapi besar pengaruhnya dalam dunia aliran Asy'ariyah. Kepentingannya dalam dapat dilihat apabila ramai umat Islam memberikan ulasan berkenaan kitab tersebut. Jadi peringkat awal ni jemaah sekalian, kita nampak bagaimana perbahasan tentang latar belakang penyusunan sebuah kitab, latar belakang bagaimana sebuah kitab itu wujud. Di sini kita boleh faham nanti kalau dalam perbahasan-perbahasan yang lain, sebab kita bukan hanya belajar tentang akidah, tapi kita sebenarnya belajar tentang kajian karya-karya akidah. Kita gabung. Sebab tu kalau kita lihat di sini, kita akan nampak perbahasan-perbahasan tentang penulisan, kita faham, kita nampak tentang pandangan-pandangan ulama tentang perbahasan kitab Ummul Barahin. Kita akan belajar bagaimana sudut pandang. Antara sebagai contoh, kitab Ummul Barahin karangan Al-Sanusi sudah tersebar luas di Nusantara dan popular dalam kalangan ulama di rantau ini. Syarah, hasyiah dan terjemah Melayu sudah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu tauhid para ulama Islam di alam Melayu, khususnya Asia Tenggara. Dia turut digunakan pakai seterusnya oleh umat Islam di rantau tersebut, sehingga kini dibaca dan dipelajari di pondok-pondok, masjid-masjid dan menjadi buku rujukan dalam bidang ilmu tauhid. Antara ajaran penulisan Imam Sanusi yang berpengaruh di alam Melayu ada ajaran berkaitan dengan sifat Allah, ini sifat yang 20. Sifat Allah yang 20. Al-Imam Sanusi mengasahkan susunan, kita memberi kata, Tuan Guru kata apa? Memberikan penghargaan, kredit kepada Al-Imam Sanusi kerana beliau yang mengasaskan sifat yang 20. Sifat 20. Kan asal sebenarnya tak ada bilangan itu. Tapi bila kata nak menjernihkan kembali keadaan, perbahasan kekeliruan antara ilmu akidah dan ilmu falsafah, maka perbahasan sifat 20 ini diwujudkan. Dan ini antara yang memberi kesan besar dalam perbahasan ilmu tauhid di alam Melayu khususnya dan seluruh dunia. Mana pengaruhnya sangat besar je mas sekalian. Baik. Antara ajaran penulisan Al-Imam Sanusi yang berpengaruh di alam Melayu adalah ajaran yang berkaitan dengan sifat Allah, sifat 20. Akidah dan tauhid adalah satu bidang ilmu yang tinggi kedudukannya. Baik. Akidah dan tauhid ini adalah satu bidang ilmu yang tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Bila sebut tentang ilmu yang tinggi jemaah sekalian, ini pun satu pendekatan yang mesti kita kena faham. Boleh dapat tak muka surat berapa ni? Follow je kan? Muka surat apa? 16. Yang edisi baru 21.
Betul? Koklah guyuk ni kan. Ustaz ni guyuk, dia dengar tulisan tu dah bercabang-cabang dah dengar. Jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita sedang belajar dan mendalami ilmu akidah dan tauhid. Kata Tuan Guru Dr. Muhammad Syuri kata apa? Ilmu ini, yakni bidang ilmu yang kita belajar ni, kedudukannya tinggi. Kalau kita hari ni, saya buka kelas katalah panggil guru sains ke, belajar tentang admat, buat fizik, buat tentang chemistry, belajar biologi, lalu dinamakan bidang sains tulen. Kita pun berkerut, dia belajar rasa macam, wah, keluar daripada mengaji rasa macam, dia jadi saintis rasanya. Padahal baru mengaji baru. Kan? Tapi nak bagi tahu ilmu sains ni memang satu sudut, kita menganggap bahawa penglibatan terjemahan ilmu sains ni tinggi. Kerana apa? Sebab kita tengok begitu dan diterjemahkan begitu. Wallahi jemaah sekalian, yang mengatasi yang lebih tinggi daripada semua ilmu yang ada adalah ilmu akidah dan tauhid. Sebab tu jangan sesekali menganggap perbahasan ini perbahasannya rendah dan mudah-mudah nak kita ambil mudah. Jangan. Sebab tu kita kena berikan full commitment. Makin tinggi kita tak nilai ilmu akidah dan tauhid ini, makin mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sebab tu kena bagi satu kesungguhan. Sebab ini bukan kita belajar ilmu yang kecil. Kita belajar tentang pencipta kita. Jadi persiapan, perhatian, segala kesungguhan, kita akan berikan sebaik-baik. Kerana apa? Ilmu yang kita sedang pelajari ini adalah ilmu yang menjadi asas, kedudukannya tinggi. Sebab tu macam saya bincangkan tadi, bila orang dengar sifat 20, sebab belajar pada sekolah rendah kan, lalu kita untuk faham, dah biasa dengar, dah biasa. Nama Allah, biasa. Tak boleh mas sekalian. Walhal dalam asas akidah tauhid khususnya, antara tugas kita adalah untuk merasakan keagungan Allah, ta'zim. Jadi kita dapat mengaji ilmu tauhid ni, patut kita anggap dia satu pilihan. Allah pilih untuk kita mendalami dalam ramai-ramai orang. Allah pilih kita untuk duduk, belajar, perhalusi, mendalami. Orang ni bukan kata tak tahu, semua tahu akidah ni. Dah. Semua tahu tentang tauhid. Tapi berapa ramai yang anggap benda tu tinggi? Atau yang berusaha untuk tinggikan dia? Sebab tu alhamdulillah kita dapat Allah izinkan, dan saya bila Allah perjalankan saya daripada bidang, kalau pergi pada pendidikan formality ni, daripada bidang agama, sekolah agama, kemudian sambung bidang sains, dan mahasiswa agama tu pun sains agama. Memang dalam bila dapat sains agama, sains tu dia jadi lain sikit. Lah agama ni dia normal. Kalau tak dapat masuk sains, ambil agama optional. Sebab tak dapat masuk sains. Tapi kalau dapat masuk sains tu rasa macam satu penghargaan kan. Saya lalui fasa itu. Dan bila habis perbahasan tentang pengajian ilmu sains tu, kemudian Allah takdirkan saya tengok peringkat pengajian, Allah buat master dalam usuluddin. Macam itu. Bukan mengaji tu sampai master, faham tak? Tapi kedudukan ilmu tu nampak susunan dia. Orang cakap ubah bidang, saya cakap tak. Walaupun dari segi universiti memang nampak ubah kos. Wujudlah universiti USAS ni yang boleh buat hybrid kos. Canggih juga. Tidak sampai ke sudah kita nampak kedudukan. Dan bila dapat belajar usuluddin ni jemaah sekalian, saya sendiri, saya sangat berbesar hati. Rasa memang tahu bagi saya lah. Bila tengok syarahan, ia benar. Ilmu tu tinggi. Dia bukan perbahasan yang rendah. Sebab tu saya berusaha untuk berkongsikan hasrat ni yang tinggi ni kepada seramai boleh. Walaupun kita tak nampak kedudukan itu dari sudut zahirnya.
Tapi saya boleh maklumkan begitu. Kedudukannya memang tinggi, dan apatah lagi Tuan Guru sendiri mengatakan bidang ilmu yang tinggi kedudukan dalam Islam dan dalam kehidupan. Islam dan kehidupan. Dapat sambung tu, bila boleh terima tu rasa, ya Allah, seronoknya. Seronoknya dapat mendalami tentang akidah ni. Seronok tu jemaskan, sehinggalah Allah takdirkan boleh pula sebarkan, sampaikan. Boleh pula bekerjasama pula, alhamdulillah, dengan Tuan Guru izinkan, dan lepas pada ni banyaklah rangka kerja yang saya nak kembangkan dengan Jabatan Usuluddin ni untuk kita bolehkan berikan manfaat kepada masyarakat. Ya? Antaranya beginilah program-program macam ini. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Ajaran penulisan Ummul Barahin daripada Imam Sanusi ada sebahagian besar yang sudah lama bertapak dalam bidang ilmu ini. Kitab ini dipercayai dan tersebar ke merata tempat, khususnya di alam Melayu. Lepas pada ini kita akan nampak perbahasan seterusnya. Apakah yang akan kita lihat? Maka persoalan apakah yang timbul adalah apakah faktor kemunculan dan perkembangan penulisan Ummul Barahin. Kita akan lihat faktor kemunculan, walaupun di peringkat awal tadi kita dah bincangkan bagaimana asbab utama itu antara nak menghuraikan kekeliruan akidah dan ilmu falsafah. Dalam bab seterusnya ini kita akan mendalami tentang perkembangan penulisan Ummul Barahin. Siapakah tokoh ulama yang bertanggungjawab untuk kita lebih faham? Yang ketiga, bilakah munculnya dan sejauh mana perkembangannya? Dan yang keempat, apakah kitab-kitab warisan yang berkaitan? Yang kelima, apakah nama-nama yang dianugerahkan? Apakah tema-tema akidah yang dibicarakan di dalam penulisan tersebut? Ini antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Yang ini dikata tentang mendalami. Yang mendalami sesuatu ilmu dan kitab tersebut, maka kita kaji persoalan-persoalan yang kita cuba timbulkan. Dan kita akan dapatkan perinciannya. Maka berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka penjelasan secara mendalam dan terperinci harus dilakukan. Perkara ini akan menjadi objektif utama perbincangan buku ini. Baik. Dalam kitab pengajian ini jemaah sekalian, antara persoalan itulah yang akan menjadi objektif ataupun penumpuan utama dalam perbahasan syarah kitab ini. Dan bagi mencapai dan memperkukuhkan hujah-hujah serta keterangan terhadap persoalan dan objektif tersebut, buku ini menggunakan analisis kandungan melalui data perpustakaan. Nah, di sini kata kunci jemaah sekalian. Zaman sekarang, zaman yang mudah untuk mendapatkan maklumat. Ilmu pengetahuan mudah nak dapat zaman sekarang. Cuma yang tak mudah nak mendapatkan autoriti maklumat. Nak mengesahkannya itu. Zaman sekarang, zaman yang mudah nak dapat. Google dia tahu. Tapi untuk mendapatkan, dia panggil autoriti maklumat ataupun sumber yang tepat, ini mesti kita jadikan hujah di akhir zaman. Maka alhamdulillah, bila kita gunakan pendekatan ini, kita ada susu galur. Perbahasan ini yang mana menjelaskan tentang analisis kandungan melalui data perpustakaan. Ini level pengajian ini masih adalah perbahasan PhD. Nah, PhD ini inilah kaedah dia, master PhD ini, sebab antara tunjang kepada perbahasan master PhD itu adalah untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Itu antaranya. Itulah analisis kaedahnya itu kandungan melalui data perpustakaan. Dan di sinilah bila kata tadi usaha kerjasama untuk merapatkan antara Jabatan Usuluddin, terutama USAS ini kepada masyarakat. Jadi kita akan dapat sumber ilmu yang insya-Allah sahih, tepat. Sebab kita ada kaedah untuk mendapatkan sumber tersebut. Ini yang menyebabkan kelebihan agar kita hari ini mampu berpegang kepada pengetahuan yang benar, tepat dan jelas. Ini ada tunggak pembahasan kita, benar, tepat dan jelas. Bila benar, tepat dan jelas, kesan atau impak kepada kehidupan itu penting. Bila kita dapat ilmu, kadang orang tahu ilmu, dapat, tapi benar ke tidak ya? Aku dengar, aku tengok, dia main gitu. Kadang-kadang zaman orang share, scroll, nampak, kita pun baca. Bukan tak boleh. Tapi kadang-kadang kalau kita tak meneliti fakta tersebut, maka kita akan dapat kebenarannya.
Kemudian tidak jelas perbahasannya dan mungkin tidak tepat penggunaannya. Salah perletakan suatu perkara itu. Hadis berkenaan ini, tapi tempatnya tak kena. Macam itu. Takhrijnya tak kena. Ilmu perbahasan kat sini, tapi syarahnya ke lain. Jadi, bila ada kaedah analisis kandungan, maksudnya kita akan memperincikan perbahasan tersebut dengan tepat. Dengan benar dan jelas. Ini kelebihan. Dan sebab tu saya beritahu, perbahasan ni, dari awal lagi saya beritahu, dia memang dia berat, kerana dia syarat dengan perbahasan yang ilmiah dan mesti kepada hujah yang jelas. Kalau tak jelas, maka kita tak akan bawa pada perbahasan ilmu. Sebab ilmu sifat dia adalah menjelaskan kekeliruan. Kalau dia tidak mampu menjelaskan kekeliruan, maka tak capai martabat ilmu. Khair. Bagi tujuan mempermudahkan pembaca memahaminya, macam kita nak fahamkan, maksudnya ini adalah hasil pada kajian tesis beliau, tuan guru kita. Maka dipermudahkan perbahasan, dikupaskan pada dua bahagian. Yang pertama, yang kita sedang bincangkan ni adalah bahagian sejarah. Subjek sejarah dimasukkan dalam perbahasan kita. Yang mana, sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi, sejarah ni penting. Supaya kita tahu asal-usul satu perkara dan menambahkan penghayatan terhadap perkara tersebut. Macam contoh kita tahu sifat rupa, rupanya sifat rupa ni perbahasan yang meluas. Bila kita tak ambil perhatian kepada perbahasan yang disyarahkan oleh ulama seluruh dunia, kita pun tak ambil, rugilah kita. Walhal ibaratnya ulama semua berbicara soalnya yang kita bincangkan tadi. Tiba kita tak mendalami, rugilah. Sebab kita tak tahu sejarah. Yang kedua, bahagian kandungan tentang sifat-sifat Allah SWT. Ini matan umum barahin. Bila dah bincangkan sejarah, maka tentang kandungan sifat Allah SWT. Jadi bahagian pertama buku ini dimulakan dengan perbincangan tentang fakta kemunculan. Kita bincangkan. Yang mana lepas ni kita akan masuk dalam perbahasan faktor-faktor kemunculan penulisan Ummul Barahin. Kemudian diikuti dengan biografi ringkas tokoh ulama yang bertanggungjawab terhadap kemunculannya. Ini pun penting. Bila kita mengaji kitab, kita akan syarah tentang biografi. Seterusnya perbincangan tentang perkembangan kitab-kitab warisan dan reaksi salafiyah. Ini kitab-kitab warisan adalah syarah kepada Ummul Barahin. Apa perkembangan daripada Ummul Barahin, kita akan tahu yang disebut kata 50, hampir 50 kitab yang telah disyarahkan tu, dan reaksi kepada salafiyah. Ini nanti saya akan bincang lebih mendalamlah pemasuk reaksi tentang salafiyah. Untuk peringkat ini, Mas Kelia, kalimah-kalimah yang mungkin kita menjadi persoalan, letakkan di tepi. Kita akan masuk dalam perbincangan kemudian. Sekarang kita pergi kepada perbincangan yang umum. Caranya, apabila kita nak mendalami suatu perkara, ada kalimah-kalimah yang perlukan kepada perincian, maka kita akan perincikan. Apa itu salafiyah? Macam gitu. Setakat ni, reaksi salafiyah. Okey, maklum. Nanti kita akan syarahkan dia. Jelas? Okey. Bahagian kedua, buku ini akan membicarakan tentang sifat-sifat Allah SWT yang turut dibicarakan oleh Al-Imam Sanusi dalam penulisan Ummul Barahin atau lebih dikenali sebagai sifat 20. Ini dikatakan matan Ummul Barahin. Kitab yang menjadi rujukan tunggak asas kepada ilmu akidah, tauhid, dan kita bahaskannya melalui perbahasan yang benar, tepat dan jelas. Yang telah disyarah dan dikaji oleh Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri. Beliau mendapat PhD beliau dalam kajian ini. Sebab tu alhamdulillah jemaah sekalian, kalau kita lihat perbahasan tentang pendetilan ilmu, faqih pada satu ilmu, Allah akan beri seseorang itu faqih pada sesuatu ilmu itu. Memang dia boleh menguasai banyak bidang, tapi dia akan ada kecenderungan seseorang itu untuk faqih pada ilmu itu. Jadi kita alhamdulillah,
Dia memang sejak perbahasan pada hakikat kehidupan pada 2019 awal tu lagi, memang hakikat kehidupan bersandarkan pada tauhid dan tasawuf. Saya tulis. Dan alhamdulillah dalam perjalanan mensyarahkan hakikat kehidupan itu, maka Allah akhirnya menzahirkan guru. Yang kita follow ilmu, akhir zahir seorang guru yang faqih dalam akidah. Maka tak adalah isu benar ke, sesat ke. Jelas? Ini rezeki mas sekalian. Ini rezeki. Anugerah yang Allah datangkan seorang guru yang memang ahli dalam bidangnya dan kita nak mendalami bidang itu. Kadang-kadang kita nak mendalami bidang itu tapi beliau bukan tidak ahli tapi boleh dah menyampaikan. Yang kita ambil lah ilmu tu tak bermaksud kita kena belajar dengan ahli saja. Tapi beliau tahu, kita ambil pengetahuan. Tapi nak mendalaminya, kita kena belajar dengan ahli. Macam tu nak baca Quran. Semua boleh belajar kan? Saya boleh baca kan? Rujuk dia pergi tengok kat internet, banyak rujukan, tajwid semua kan? Tapi kalau nak mendalaminya, kena ahlinya, faqihnya. Dalam ilmu qiraat ada ahlinya. Dalam ilmu qiraat. Ilmu tajwid ada ahlinya. Ilmu akidah, tauhid ada ahlinya. Dan alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan saya kerana pertama, kemauan yang azam yang tinggi terhadap untuk apa? Nak mengenal Allah. Di tempat Jam Muzik kita, saya dah tanyakan tentang mengenal Allah, tentang ada tak buat hajat nak kenal Allah. Kan? Saya tanya kan? Ingat tak? Azam kan? Terlupa tak? Ingat tak? Ingat. Siapa di sini pernah buat azam nak kenal Allah nombor satu? Azam tahun baru. Biasa azam tahun baru tu, azam tu macam azam kan? Tak terlintas nak kenal Allah. Macam kenal je. Patut hidup orang. Sebut tu tentu kenal. Kadang kita sebut, tapi tuan badan tak nak jumpa. Kadang siap mengumpat pula tu. Tuan badan kat situ. Contoh kan. Sebut nama Allah, belum tentu kenal Allah. Jadi, azam untuk mengenal ni tinggi. Sehingga saya tulis, saya nak mengenal Allah. Ma'rifatullah. Saya tulis. Dan Allah mulakan dengan perbahasan hakikat kehidupan. Dan perjalanan ni tidak berhenti kat situ. Dengan perjalanan kehidupan, permasalahan-permasalahan berlaku, kita kaji dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan asbab wasilah Nabi SAW, ibaratnya perjalanan dia, sampai jumpa kepada Allah. Pengajian tentang mengenal Allah. Bayangkan. Jumpa pula gurunya faqih. Beliau ketua jabatan, beliau buat kajian tentang sifat 20. Ada je yang belajar akidah tauhid, tapi Allah tidak izinkan lagi untuk mengarang, untuk mengasaskan. Dan yang ini Allah izin untuk asaskan dan kita akan belajar syarah matan sifat 20 Ummul Barahin. Ini kitab besar mas. Dan saya dapat ni dalam pengajian kajian karya-karya akidah. Ini perbahasan ni besar. Dan ini satu anugerah yang sangat besar yang kita kena wajib syukuri, kerana anugerah ilmu itu lebih bernilai daripada harta dan seluruhnya yang ada kat dunia. Jadi jangan kita anggap ini bahasa yang mudah macam ni. Matan Ummul Barahin ni kita akan bincangkan pada bahagian kedua. Baik, di sini kita boleh tengok nota hujung tu, surat 23 tu kalau edisi yang baru ataupun yang hujung. Jadi ini kita boleh baca lah, itu yang saya sebut tentang syarah hasyiah. Di sini kata bila kita ada rujukan yang jelas akan tulis semua ni mas kan, nota hujung tu. Di sini kita tambahan, kita boleh nampak orang sebut syarah ni apa perkataan asalnya, syarah menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia, erti keterangan. Kita nampak perbahasannya. Hasyiah ni apa? Bahasa daripada Arab hasyiah. Hasyiah berunang memberi erti ulasan dan kupasan. Hasyiah di atas syarah bermaksud kupasan, catatan, keterangan atau komentar-komentar kecil daripada syarah. Macam ni daripada syarah ni, kita pun catat tepi, dapat ilham, catik, kita dobit kan?
Tuan-tuan penuh kat kitab tepi-tepi ataupun dekat nota lain. Dah edarkan dah buku nota tadi. Ada jemaah infak dah. Tulis pula ke tepi. Yang tulisan daripada syarah tu, kalau disyarahkan lagi jadi kitab lah tu. Kitab syarah daripada pengajian ni pula. Itu syarahan kita pula. Dia ilmu berkembang macam tu lah. Berkembang. Induk ada. Daripada kubasan ni syarah. Tulis balik. Syarah kat siapa? Nak syarah kat anak-anak lah. Kat rumah balik. Dengar ni mak lah ngaji. Menurut kajian syarah. Boleh. Mak, syarah kat mana? Itu maksudnya. Jangan lepas salin tutup. Mana entah? Mana salin entah? Itu tujuan suruh salin. Tujuan suruh salin tu supaya boleh jadikan kitab sendiri. Walaupun tak ada penerbit yang sudi nak menerbitkan. Ada je. Tulislah dia elok. Nak bagi kat siapa? Kan anak lah. Sekarang ni, kita kena belajar tu benda. Belajar legasikan ilmu pada anak-anak. Jangan sampai ke sudah mak tak tahu. Mak tak tahu sampai ke sudah tak tahu. Upgrade dah sekarang ni. Upgrade. Cantik. Ayah ni pun cantik. Gabung pula berdua. Dengar. Anak-anak dengar. Ayah syarah. Anak-anak pula cantik. Bawa kepada anak dia pula. Syarah lagi. Itu sebenarnya wasilah ilmu. Azam tu. Menjadikan sebagai peninggalan. Tulisan nanti kan. Kalau kita dah tak ada. Anak kita pun buka. Ni syarah mak aku ni. Mengaji ni. Syarah kepada sejarah dan kupasan. Macam gitu contoh. Nah, jadi nota-nota tu yang catatan dalam buku lain tu jangan dibuang, kena susun balik. Tu kaedah ni mas sekalian. Baik. Jadi untuk hari ni kita berhenti dekat nota ujung tu musuh 23 kajian yang baru. Dan kita akan sambung pada bahagian 1 dalam perbahasan faktor-faktor kemunculan penulisan Ummul Barahin insya-Allah. Ni legasi resepi, betul tak tu? Saya salin resepi bagi kat anak. Resepi macam ini buku melahirkan anak-anak mewarisi rezeki makan-makan. Ilmu tak ada. Takkan sekeping pun tak ada. Jadi antara tujuan Rough Academy ni sebenarnya, biar kita lahir daripada sini nanti, keluarga yang mewariskan ilmu. Jangan takut, insya-Allah. Dan kita pula dah ada pengajian ni dan saya tengah susun nanti. Ni jangka masa panjang ni. Guru-gurunya ahli dan setiap bidang saya akan bawa datang sini. Baca doktor sendiri, tuan guru saya. Kan? Dalam bidang tasawuf nanti turun. Dr. Syuhada dia boleh turun insya-Allah. Nak bincang dengan dia. Dalam bab faraid. Topakan Mubarak Ustaz Ghazali. Dan ilmu tentang fiqh. Ustaz Asnan nanti saya bawa tuan guru Ustaz Asnan. Dari banyak bidang-bidang. Dalam usaha tajwid sebagai contoh. Qiraat. Ayahanda saya sendiri. Ilmu penulisan Al-Quran. Sekali tengok tahu salah. Tengok tahu salah. Tulisan alif tak ada. Alif ada 6 pun tak tahu. Banyak ayahanda saya duk kaji tengok kat Banjar Majid tu. Banyak penulisan-penulisan yang tidak mengikut Usmaniyah. Esam Usmani. Dia pun tak sedar. Tapi ini antara yang kita nak kembangkan mas sekalian. Jadi jadilah kita legasi penyebar ilmu. Itu kaedahnya. Anda kalau tak ingatkan, catat, lepas tu simpan, rugi. Jangan simpan mas sekalian. Ilmu ni mestilah diwariskan. Diwariskan ilmu ini agar keturunan kita menjadi keturunan yang terdidik, terbimbing dengan ilmu. Ini kita start. Kita mulakan. Kalau dah bermula, alhamdulillah syukur. Dia tidak cukup dengan cakap saja. Dia kena mesti ada kitabnya. Kalau tak nak tulis, tapi bagi tu kitab apa? Ni, ini. Itu cara dia mas sekalian. Baik, insya-Allah mari kita teruskan tutup dengan kita nak
Teruskan dengan Hizib Imam Nawawi. Kita baca Hizib Al-Imam Nawawi insyaAllah. Ada lagi tak ada tu? Hizib. Sudah ada. Ada tiga. Ada. Buku tak ada lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana ada air tu buka terus. Buat ruqyah sekali Setiap kali pengajian, setiap kali apa saja bacaan, jangan ditutup. Dan mengaji pun boleh buka. Mudah-mudahan keberkatannya masuk dalam air itu, insyaAllah. Bagi kita mengaji ini tentang sifat Allah, tentang tauhid, keberkatan besar. Hizib Imam Nawawi pun sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهزر. بسم الله أبتدئ وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهزر. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 لا إله إلا هو.
الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأهزر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وبراء بك اللهم أنت الرزق منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستخفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي وله من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وبر وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Hembuskan nafas tanpa meludah ke arah kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3, belakang 3 kali. Khabatun nafsi fi khazaini bismillahirrahmanirrahim. Aqfaluha siqati billah. Mafatihuha la hawla wa la quwwata illa billah. Udafi'u bika Allahumma an nafsi ma utiqa wa ma la utiqa. La taqata li makhluqa ma'a qudratil khaliq. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah dimana Allah Ta'ala. Syukur, Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada hari yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan dengan pengajian kita Allah terima sebagai seorang penuntut ilmu dan Allah berikan kefahaman ilmunya dan mengamalkan. Dan dengan bacaan hizib Al-Imam Nawawi yang kita bacakan ni, InsyaAllah menjadikan dia amalan yang kita baca setiap minggu lah. Kalau di sekalian boleh baca setiap hari, silakan, tak ada masalah. Ya? Dan dapat daripada susu galuh hizib Imam Nawawi ni, dapat daripada almarhum Tuan Guru Dr. Ismail Kamus. Dalam perbahasan tentang ruqyah sebenarnya. Bagi yang ada permasalahan, yang tak ada masalah, ada, ini kata, yang berhajat kepada Allah SWT. Jadi kita ni makam berhajat, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus beramal dalam memunajat kepada Allah SWT. Insya-Allah. Jadi ada soalan sebelum saya tutup? Malam ni ada Fatihah lagi Ustaz? Insya-Allah ada. Insya-Allah. Munajat Al-Fatihah. Jadi yang orang datang ni. Mana datang berkedah hari? Entah. Gerak pukul apa? Oh, dah datang awal lah. Dia boleh tunggu dah. Dia. Ini adalah bagus soalan. Yang kita syarahkan ni adalah bahagian kedua kita Ummul Barahin yang disyarah oleh Imam Sanusi. Mana bukan syarah pada Ummul Barahin, kitab Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin yang disyarahkan oleh Al-Imam Sanusi sendiri. Cuma tambahan padanya adalah kupasan tentang sejarah. Ada matan pada Ummul Barahin ada, nanti boleh tengok belakang tu sambil-sambil sebelum pengajian boleh tengok. Nah. Jadi kalau tengok pada khair yang dibicarakan oleh Al-Imam Sanusi dalam Ummul Barahin. Mana bahagian kedua nanti kita akan bahas tentang matan, contoh ni Al-Kalam
Al-kalam yang sifat ketujuan sudah dikemukakan oleh Al-Imam Sanusi. Al-kalam artinya berkata-kata mengikut Al-Imam Sanusi, kalam Allah yang beriah. Mana perbahasan Al-Imam Sanusi sendiri. Matan. Dan ini kitab Matan Ummul Barahin. Semua disalin semula, ditulis. Dimodernkan perbahasan. Betul. Tambahan pada sejarah. Baik. Nah, kalau syarah pada kitab Ummul Barahin, dia akan ada tajuk depan dia. Contoh tajuk syarah pada Ummul Barahin, kita boleh tengok di sini. Okey. Contoh yang awal tadi lah, yang awal kita tengok tuan tadi, muka surat dalam surat 14 14 ni. Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mas'ud Al-Hududi Al-Barahin. Tu kalau syarah. Maknanya syarahan daripada Al-Imam Al-Alama Muhammad Mas'ud Al-Hududi itu pengarang. Maka syarahannya akan dimasuk dalam pembahasan. Ini betul hanya ambil syarahan Ummul Barahin. Kitab Ummul Barahin itu sendirilah. Mana matan asalnya? Kita mengaji ini, matan asalnya cuma ditambah sejarah dan kupasan. Faktor-faktor perkembangan, bagaimana bibliografi. Kajian karya akidah. Kalau kita tengok kaedah kajian karya akidah di universiti, kita akan pergi kepada teks asal. Teks asal. Fiqhul Akbar, Maqalah Islamiyah, Kitab At-Tauhid, Ummul Barahin. Itu semua manuskrip asal. Ini manuskrip asal ni. Semua dimelayukan lah. Ada syarahnya, perbahasan matan Ummul Barahin itu sendiri. Yang diambil daripada matan Imam As-Sanusi sendiri. Itu kata Al-Imam Sanusi, kata Al-Imam Sanusi. Boleh? InsyaAllah. Ada soalan lain? Ya. Orang yang tak kenal Allah ataupun dia masih perasan kita tak tahu. Bagaimana nak tengok kita ni, adakah kita dah kenal Allah atau perasan kita dah kenal Allah? Soalan kepada perasan kita dah kenal Allah tidak adalah apabila kita pertama Allah SWT nak menentukan kita kenal atau tidak, kita kenal atau tidak adalah dengan melalui ujian yang kita lalui. Allah sendiri nyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka qalu amanna. Yang kita berkata, bila sebut beriman tu maksudnya, bila sebut iman, tuntutan pada iman tu mengenal Allah lah. Patutnya iman bermula dengan awaludin ma'rifatullah. Okay. Macam mana nak kenal Allah? Adakah kita orang kenal? Maka Allah kata, wahum la yuftanun, aku uji kau dulu. Suami nak kahwin lagi. Mata tu, macam ini, dah berapa dah? Contoh kan. Apa hal macam itu pula muka? Sayang tu saya tu. Habis. Mengenal ni bukan dengan Allah adalah dengan tulisan. Mengenal tu dengan ujian. Jadi bagaimana caranya? Apabila datang sesuatu masalah musibah, maka kita sifatnya tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebut tentang contoh Allah uji tentang sayang. Sayang ni dia tak timbul satu pergolakan hati dia. Dia tenang. Bukan buat-buat tenang Dan nanti tahu geram betul. Kaya, rezeki. Beliau sentuh. Bang, dia duit bang. Duit. Marah tu. Marah, dia ada temper. Rezeki, dia kaitan. Duit tu dengan rezeki. Dia takut rezeki habis. Dia takut sayang hilang. Dia takut kuat tak. Dia takut sifat-sifat tu tak ada. Walhal dia dah tahu kan. Rupanya, dia masih dalam perjalanan mengenal. Belum kenal lah. Macam mana kenal tu? Kata Allah perkenalkan dia melalui nikmat, alhamdulillah, atau innalillah. Pilihlah. Sehinggalah
Ya Allah, Engkau lah yang maha kaya, ya Allah. Jadi tak kisahlah susah. Kan? Bila dah kenal, dah marah kalau kita susah. Bergaduh lagi tak? Sayang Allah punya gaduh apa? Sebab tu bila datang iman, antara perkara pertama bila iman sampai, ni Maulid Nabi ni, bulan kelahiran Nabi SAW. Iman sampai, mas sekalian, perkara pertama yang beri kesan kepada iman, kalau betul bukti dia beriman, tiada pergaduhan. Marah bukan bergaduh. Madinah berperang. Kadang-kadang kita marah ni, marah apa yang Allah marah, suka apa yang suka. Kadang apa yang Allah marah, kita tak marah pula. Allah marah kepada syirik, marah. Kepada yang melanggar perintahnya, Allah marah. Isi deraka, Allah marah. Deraka ni, dunia Allah balas lah. Tiba isi deraka, kita buat konten. Jaga apa? Isteri tinggi suara, kita tak apalah, orang perempuan macam itulah. Ingat Allah suka. Tinggi suara kat lelaki, apa hukum? Yang mana pernah? Tu cakap, apa hukum? Orang mana pernah? Tak ada apa. Tinggi suara tiba-tiba, sabarlah ma. Itu ke cara jawab? Tak ada. Setiap bulan peti sampai. Kalau ikut hukum, Allah marah, deraka setiap bulan, minta jauh lah. Bencana-bencana alam yang ada kat muka bumi ni, bimbang-bimbang hasil daripada dosa deraka. Anak deraka, isteri deraka. Yang boleh dapat di setiap rumah yang ada. Setakat penzina susah jumpa dah. Malah dia malu. Minum arak pun malu. Berjudi pun malu. Tapi kalau nak tinggi suara lelaki, selamba. Nak menafikan mak orang lelaki, entah-entahlah dah ada isteri. Isteri tahu-tahu semua ni. Mak diam. Yelah. Mak tak jaga kau, isteri jaga kau. Dia. Dah nempikan mak. Macam? Anak deraka, isteri deraka. Itu ada petanda kan? Okay. Jadi maknanya kalau kita masih lagi dengan ujian-ujian yang bersifat kepada kehidupan ni, wujud pergaduhan, bab sayang bergaduh, bab rezeki bergaduh, bab sifat-sifat ni ada pergaduhan, jauh lagi kita nak mengenal Allah. Tapi kalau kita dah mula berlapang dada, bukan sebab tak nak bergaduh, ada orang tak nak bergaduh, malas nak gaduh. Kenapa Ustaz? Tak kenal Allah tu tak kenal. Dia bukan malas nak bergaduh, tak boleh bergaduh, bukan sifat kita. Orang ambil barang orang, bukan barang kita. Barang orang kena curi, ada kita marah? Kena curi, biarlah. Tu barang kita kena curi, siap kan? Tak curi, slipper hilang sekejap lagi. Contoh kan? Dah, kalau sayang tu hak Allah, memang nak gaduh kan? Tapi pengakuan terlampau pekat. Kalau kita bawa isu ni, orang marah. Memanglah mengajar akidah, memang orang marah. Kalau tak mengarah, tu bukan akidah namanya. Nabi bila menyebarkan akidah, kena perang. Yang menyebabkan Nabi diserang, itu kerana menyampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan bergaduh, harta kaya ni Allah punya. Dia orang tak boleh terima. Sayang ni milik Allah, tak boleh terima. Itu bergaduh. Sebab tu kesan pertama iman sampai dalam hidup seseorang tu, dia akan hilang kebencian. Sebab tu sifat iblis ni akan hilang. Iblis ni marah. Iblis ni berdendam dengan diri, dengan orang. Sebab tu kita marah dengan orang yang marah hal dunia. Tu. Kita marah dengan orang yang jadikan dunia sebagai isu. Kita marah. Sebab Allah tak suka. Allah tak suka dunia dibesarkan. Orang yang kalau kenal Allah, dia takkan besarkan benda yang Allah tak besarkan. Benda kecil tak payahlah, nanti Allah tak suka. Jadi kita akan hidup dengan berhati-hati buat apa yang Allah murka. Ini Allah murka ni. Buat dunia ni kita nak besar-besarkan. Kita jangan. Itu tanda tu. Allah Alam. Khair jemaah sekalian. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Allah terima, Allah berkati. Dan insya-Allah macam itu. Faham ke?
Faham adik kita ni? Datang dengan siapa? Mana? Dengan siapa datang? Kamu datang dengan siapa? Ni, anak siapa? Mana maknya? Ah. Alhamdulillah. Bagus. Baik. Allah alam. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Saya kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Hari yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita insyaAllah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar. Boleh jemput jamu jodahnya sebab ada. Bagi ada masa insya-Allah kita boleh zuhur kat sini. Yang nak tunggu zuhur lah. Kalau nak gerak dulu boleh. Wallahu a'lam.